Guano demo kawe tengok gak pelik benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat kepada kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin PAS, yang paling teruk sekali hari ini kita lihat dalam banyak berita menyatakan bahawa UMNO perlu ubah dasar. Kenyataan ataupun permintaan yang seperti ini sebenarnya perlu kita mengambil perhatian. Sebenarnya orang-orang Islam di Malaysia ini jangan mudah terpengaruh dan tertipu dengan ajaran ulama yang bernafsu mengejar pangkat dan harta. Sejarah Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi memangnya berdakwah bukan untuk mengejar pangkat dan harta seperti pemimpin-pemimpin yang bergelar ulama sekarang. Sebenarnya mereka bertopengkan Islam, berkukuhkan demokrasi untuk mengejar pangkat dan harta. Dan bagi setengah yang perlu wanita untuk pangkat, harta dan wanita, sehingga sanggup memutabelikkan ajaran Islam sebenar, terutamanya dalam bidang siasah syariah. Orang-orang yang bernafsu mengejar kepentingan-kepentingan tertentu sanggup menyalah tafsirkan istilah kebangsaan dan Islam. Anggapan yang salah atau persepsi yang salah begini, pandangan mereka terhadap kebangsaan telah dibuat kenyataan-kenyataan yang mengeliru dan menyesatkan orang Islam sendiri. Kerana ramai orang-orang Islam sendiri yang tidak mengetahui dengan sebenar-benarnya politik Islam. Walaupun mereka belajar tentang bagaimana nak ibadah secara Islam, nak bermuamalah secara Islam, nak berzakat, berpuasa secara Islam, tetapi masih ramai orang Islam kita, bukan saja di Malaysia tapi di dunia hari ini, amat kurang yang mendalami tentang politik Islam yang dipanggil siasah syariah. Sehingga di akhir-akhir ini ramai orang yang telah mengelirukan, membawa ajaran-ajaran yang kononnya parti yang diberi nama Islam itulah pada anggapan orang ramai pun menjadi mukallidin dan mukallidan, menjadi pak turut dan mak turut, sehingga ramai orang-orang yang memang dikenali sebagai tokoh-tokoh agama, duduk guru di beberapa tempat, di kawasan-kawasan pondok, ustaz-ustaz di sekolah-sekolah, dan ramai orang-orang Islam yang telah diputarbelikkan dan telah menganggap bahawa parti yang bernama Islam itulah kononnya politik Islam. Saya nak nyatakan bahawa sesungguhnya politik berbeza dengan parti. Di zaman Rasulullah SAW memang Rasulullah berpolitik, sebab politik itu adalah sebahagian daripada cabang-cabang syariah yang dibawa malah dipraktik oleh Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Tidak ada parti sebenarnya. Parti yang ada sekarang ini adalah suatu pertubuhan. Suatu pertubuhan yang didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan Negara, di bawah undang-undang negara tertentu yang tidak semestinya daripada ajaran Islam. Akibat daripada kepentingan-kepentingan orang yang nak mengejar pangkat melalui parti inilah, mereka tidak sedar bahawa sebenarnya parti yang mereka anuti itu adalah jemaah-jemaah yang tidak dibenarkan oleh siasah syariah atau politik Islam. Kalau kita lihat pada sejarah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad memerintah Madinah, ketika itu tidak dibenarkan mana-mana jemaah atau kumpulan menentang ataupun tidak menyokong, tidak mempertahan, tidak bekerjasama, tidak taat setia kepada kerajaan Islam Madinah.
Sekiranya terdapat orang-orang yang coba, sama ada perseorangan atau golongan atau jamaah yang coba, kadang-kadang ada yang bekerja sama dengan golongan-golongan lain, maka itu adalah termasuk di bawah ahzab yang kita ulangi dalam sejarah Islam. Wa hazamal ahzaba wahdah. Menjelang Ramadan dan menjelang puasa, menjelang hari raya kali ini, kita hendaklah memahami siapakah sebenarnya wa hazamal ahzaba wahdah. Allah telah mengalahkan semua parti-parti yang menentang politik Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ada satu masa yang berasingan daripada waktu ini untuk memberi penjelasan bahawa sebenarnya parti PAS ini tergolong di bawah ahzab wahdah. Allah boleh mengalahkan parti-parti yang menentang kerajaan Islam. Oleh kerana kerajaan Malaysia adalah kerajaan Islam di bawah pimpinan UMNO sekarang ini, maka mana-mana jemaah Islam yang lain yang nak menentang kerajaan Islam, yang tidak mahu taat setia kepada kerajaan Islam, yang mahu derhaka kepada kerajaan Islam, yang mahu merampas, menggugat kestabilan politik Islam di tanah air ini, maka semua itu termasuk di bawah ahzab yang berkongsi dengan parti-parti bukan Islam, walaupun terdiri daripada orang-orang Islam, seperti yang berlaku di kalangan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah bin Ubay telah bekerja sama dengan orang-orang bukan Islam, dengan parti-parti yang bukan Islam, sehingga mereka tergolong juga di bawah ahzab, parti-parti yang dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan lihat tidak lama lagi parti PAS juga akan dikalahkan dan parti PAS juga akan dihancurkan, kerana sebenarnya parti itu parti Islam yang hipokrit, yang bertopengkan Islam tetapi telah memberi keuntungan kepada politik bukan Islam. Saya dalam peluang ini untuk nak menyambung bagaimana orang Islam yang bernafsu mengejar kepentingan-kepentingan tertentu sanggup menyalahtafsirkan istilah kebangsaan dan Islam. Ada orang yang meminta kebangsaan ditukar kepada Islam. Sebenarnya permintaan ini membuktikan kebodohan dan kejahilan tentang politik Islam, kerana mereka guna politik kepartian yang tidak Islamik itu dengan nama Islam. Mereka gunakan politik kepartian yang tidak Islamik dengan nama Islam, dan mereka juga tak tahu beza antara dua istilah dua perkataan, iaitu kebangsaan dan Islam.